PSS, pada kali ini akan bersama-sama Ustaz Nordin yang akan memberi tazkirah mengenai Isra' Mi'raj. Kita ke segmen Jom Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Isra' merupakan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ialah terletak di Mekah. Masjidil Aqsa berada di Palestin ataupun dulu dikenali sebagai Syam. Maka Isra' pula ialah perjalanan Nabi SAW yang diangkat daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang di langit yang paling tinggi sekali. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan atau membuat Isra' Mi'raj itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana satu perintah dan juga merupakan satu pujukan di mana sebelum berlakunya Isra' Mi'raj, Nabi mengalami peristiwa yang disebut sebagai Amul Huzni, iaitulah tahun yang sangat sedih kerana berlakunya beberapa kematian yang melibatkan orang-orang yang paling rapat dengan Nabi seperti datuknya sendiri, saudaranya Abu Talib dan juga isterinya Khadijah binti Khuwailid. Nabi cukup rasa down, sedih dengan kehilangan orang yang paling rapat dan membantu dalam dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi, bertemu dengannya. Dalam masa yang sama, ia menjadikan Nabi satu kekuatan baru di dalam memperjuangkan agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak yang dirahmati sekalian, berbanding dengan amalan yang lain, Allah Ta'ala menurunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dan juga membuat satu perintah kepada manusia. Namun, bab sembahyang umpamanya, Allah Ta'ala menaikkan Nabi sendiri untuk berjumpa dengannya bagi menerima perintah. Di mana amalan sembahyang yang Tuhan bagi kepada kita hari ini adalah bermula daripada Isra' Mi'raj itu sendiri. Maka Mi'raj itu ialah Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala untuk menerima perintah kewajipan solat. Maka Isra' Mi'raj itu sendiri merupakan salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan manusia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat kepadanya. Pendek kata, Isra' Mi'raj merupakan permulaan kepada ibadat solat itu sendiri. Sebab itulah peristiwa Isra' Mi'raj menjadikan kita ingat akan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, maka pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj ini merupakan yang pertama ialah kita kena yakin bahawa ibadat yang kita buat ini merupakan ibadat yang Allah Ta'ala sendiri perintahkan kepada kita sebagai hamba untuk melaksanakannya. Dan ibadat salat itu merupakan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 5 kali sehari kita buat itu merupakan 5 kali kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Dulu mungkin kita sukar untuk memahami makna ini. Sekarang kita boleh menggunakan apa yang disebut sebagai Bluetooth. Kita semayang, maksudnya kita ada hubungan, kita ada Bluetooth dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadat semayang itu sendiri diambil dan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi melalui perjumpaan face to face Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, tuan anak-anak yang dirahmati Allah, pengajaran yang kita ambil daripada Isra' Mi'raj ini ialah di mana tidak ada mustahil bagi Allah Ta'ala untuk membuat sesuatu yang di luar jangkaan kita. Tak terfikir kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diangkat sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sukar Nabi untuk menceritakan kepada masyarakat sekitar ketika itu dalam peristiwa ini. Namun hari ini kita begitu mudah untuk menerima, walaupun ia dianggap pelik pada zaman itu,
Namun zaman kita sekarang, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini boleh diterima kerana berada dengan kita sekarang alat-alat komunikasi canggih yang boleh merakam, yang boleh membuat perjalanan kita lebih dekat dan sebagainya. Maka hari ini kita boleh menerima peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, menjadikan kita sebahagian daripada orang-orang yang beriman dengannya. Yang ketiga, anak-anak yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita jadikan ibadat solat kita hari ini sebagai manifestasi untuk kita menjadikan seorang Muslim yang sebenar, kerana ibadat solat merupakan ibadat yang pertama yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kerana ia merupakan ibadat yang Allah sendiri perintahkan kepada Nabi SAW melalui jalan semuka, bukan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Mudah-mudahan tazkirah ringkah ini dan peringatan Isra' Mi'raj mampu mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Ta'ala, dan kita mampu menjadikan ia satu panduan dan peringatan bersama. Akhir kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dahulu daripada saya untuk TV PSS.